ke kelas walaupun agak sukar nak bangun pagi-pagi ni. Okey. So tak lama lagi dah, penghujung Januari kita akan habis kelas. Okey. So kita nak habiskan berapa lagi chapter yang kita ada, dan just a recap yang apa yang kita dah buat. Chapter yang keempat, kelima kita dah habiskan, which is talking about motivation, cakap tentang apa, control, leadership dan sebagainya. Walaupun dalam masa satu yang singkat kita rangkumkan semua sekali dalam satu. So permulaan chapter yang ke-6 walaupun dia di hujung rancangan, tapi chapter 6 adalah the pinnacle of kita punya core subject, which is we are talking about principle of maritime management. Apa yang sebenarnya kita nak tengok. Okay, so bahagian-bahagian komponen mana yang kita nak tengok dalam tentang maritime ni. So kita akan dedahkan you all pada apa tu yang dianggap sebagai basic fundamental theories dalam urusan maritim. So kita akan pergi kepada aspek-aspek tertentu. Kita akan cover sedikit tentang undang-undang, kita cover sikit tentang asas tentang kelautan, kita akan cover sikit tentang marine bio sikit, kita akan semua benda kita cecah. Okey, jadi kita perancangannya banyak hari ni. Okey. So nak juga bagi tahu kepada anda bahawa yang chapter kelima tu, topik part 1 tu, telah pun saya carikan dan kebetulan memang ada. Okey, saya ingatkan itu je yang ada. Okey, tetapi kebetulan dia tertinggal bahagian itu. Jadi saya pun dah cari semula dan saya masukkan semula. Okey, untuk makluman you all, untuk your own reading dan sebagainya. So sebagai peringatan, saya nak ingatkan anda, tolong siapkan bahagian nota anda tu. Kita mencadangkan supaya anda buat soalan 20 soalan, okey. Dan soalan itu kalau boleh biarlah yang direct tu hanya sekadar 5 soalan saja, maknanya soalan mudah. Maknanya what is something? The definition of this is what? Itu soalan-soalan yang kita sangat sebagai direct question. So soalan yang selainnya, saya tak minta ianya sebagai kibat. Sekurang-kurangnya kalau boleh satu je lah kalau ada soalan kibat. So yang lainnya anda boleh bina tentang berikut adalah pernyataan yang benar. Pilih salah satu yang bersifat berkecuali. Okay. Those are the questions that kita harapkan you all boleh bina. Okay. Tapi yang paling penting sekali ialah pembacaan perlu dilaksanakan dahulu. Okay. You have to understand the content that you are reading. And therefore, when you answer the question, you create your answers based on real facts. Okay. Jadi janganlah kita tersasar daripada matlamat kita yang nak kita capai. Okay. And then already kita nak anda faham tentang apa yang kita maksudkan sebagai principle of maritime management itu sendiri. Okay. So without further ado, kita nak sambung kita punya topik kita pagi ni. So topik kita pagi ni, saya stop dulu video saya. Saya sharekan dengan anda PowerPoint. Okey. Yang merupakan topik yang ke-6. Okey, topik yang ke-6 yang kita akan bincangkan hari ini secara ringkas ataupun secara sepenuhnya. Kita cubalah setakat yang mana yang boleh kita terangkan. Okay, so this is the introduction on the applications of fundamental theories in maritime management. Okay, so when we say about maritime, what does it cover? Okay, some say sea ataupun just seaborne. Ada yang kata apa ni? Maritime ini is kalau bahasa Melayu ni kita panggil samudra. Okay, what does this all encompass? Sebab banyak definasi-definasi yang dimasukkan sekarang ini menyebabkan kita pun makin jadi terkeliru. Okay, dan terkeliru ini adalah satu mainan dalam industri. Kalau anda tak faham apa yang mereka bincangkan ataupun apa pada nama mereka, kita akan kerugian dengan banyak sekali kalau kita tak tahu sebenarnya apa dia jenis perniagaan yang mereka laksanakan. Okay. Now, mungkin kata, kalau saya tak tahu kenapa pula saya nak kena belanja? Mungkin benar, ia benar. Tapi kalau kita perlu buat satu pengantaran, okay? Contoh, kita nak buat satu pengantaran daripada katalah daripada Johor Bahru, kita nak hantarkan ke Seberang, ke Kota Kinabalu. Jadi kita ada option sama ada nak naik gunakan kapal terbang ataupun kita boleh guna jalan laut. Okey.
So, nak guna kaedah jalan darat satu yang amat mustahil. Okey, sebab kita diputuskan oleh Laut Cina Selatan. Okey, dan ianya kita tidak ada land bridge yang buat connection antara semenanjung dan juga tanah pulau Borneo itu sendiri. Okey, belum ada lagi. Tak ada plan pun. Kalau nak ada pun, it is going to be a very gigantuous type of project. Okey, sebabnya kalau kita lihat dari segi map tu sendiri, sebelah bawah tu just about 5 or 10 kilometers from Pulau Mersing tu, that is already Indonesian waters. Maknanya, kalau kita nak letak satu jambatan daripada Johor sampai ke Sarawak, it is an absolute impossibility. Okay, kerana ianya telah kita crossing atas laut yang dimiliki oleh kerajaan Indonesia. Macam mana pula jadi begitu? Itu kita kena tengok sempadan laut. Okey, sempadan laut tak sama macam sempadan geografi. Dia sama dari segi demarcation dia. Cuma dia tidak ada apa kita panggil sebagai bukanlah tidak ada border control, tetapi tidak ada gate ataupun gerbang yang telah kata terang-terang kat situ. Ini pintu gerbang nak masuk Indonesia, yang ini masuk ke Singapura, tak ada. Okey, yang itu hanya di Bekasi yang telah diletakkan dalam bentuk koordinat dalam GPS. Okey. So, bila kita melepasi certain areas ni, kita dah pun melanggar. Ini dah masuk kawasan Indonesia. Yang ini pula dah masuk kawasan Singapura. Jadi, when it comes to sea ni, banyak isu yang masih lagi belum resolve ya. Masih itu yang kita tengok kes Pulau Spratly, Pulau Batu Putih yang telah pun kita dapat kembali. Okey, tetapi masih ada lagi kepulauan-kepulauan yang lain yang berkaitan yang asalnya milik kerajaan Malaysia, tetapi disebabkan adanya perjanjian lama ataupun tidak diendahkan, menyebabkan setengah-setengah pulau-kepulauan ini diceroboh dan diletakkan pemilikan oleh pihak-pihak tertentu yang lain. Okey, kita nak cerita panjang lagi tu. Okay, so what by definition connected with the sea, especially in the region related to seaborne trade or naval matters. So kita pula dah dengar kata seaborne tu satu perkataan, lepas tu naval pula. Kenapa pula naval? Kenapa tak kata ships? Okay, connecting with the ocean in relation to navigation, shipping. Okay, so secara luas ni kita nak katakan apa tu maritime, dia cover sebahagian daripada bahagian daratan, sebahagian daripada aktiviti di bahagian darat dan hampir keseluruhan perkara-perkara yang melibatkan perkara di laut, itulah termasuk dalam konsep ataupun definisi maritim. Okey, so secara amnya yang boleh saya katakan. Okey, ini dari segi pembahagian dari segi kawasan pembahagian macam mana kita tentukan territorial waters dan sebagainya. Okey, tak semudah macam kalau di darat kita boleh letak pagar dan sebagainya. So bila comes to di laut, dia ada beberapa faktor yang diambil kira. Okay, so diagrammatic divisions of the maritime zone, dia ada national airspace, dia ada international airspace. Dia kalau kita lihat itu 12 nautical mile. NM tu membayangkan maksud dia ialah nautical mile. Okay, berapa nautical mile tu? Satu nautical mile berapa panjangnya, tu kena tengok dalam internet. Saya pun tak pun ingat. Dan keduanya kita boleh lihat kat situ adanya EEZ bawah sikit, bawah garisan air tu dia ada EEZ, Exclusive Economic Zone. Okay, which is about 200 nautical mile jauhnya daripada baseline. Okay, daripada baseline iaitu di mana air itu mencecah bahagian darat dan daripada gigi pantai itu terus sampai sejauh 200 nautika, batu nautika, itulah zon ekonomi eksklusif. Okey, dan itu dimiliki oleh negara tersebut. Okey, dan selepas daripada itu dianggap sebagai high seas dan itu termasuk dalam bidang kuasa kita katakan sebagai no man's land. Okay, no man's land maknanya kata itu adalah untuk kegunaan umum, semua orang kena lalu jalan tu.
Okey, maknanya dalam laluan kapal dia kena lalu dekat high seas. Okey. Jadi apa kesan ni kalau dia termasuk dalam zon ekonomi eksklusif ni? Okey, EZ ni. Ini yang sering kali kita dengar pihak APMM selalu menangkap nelayan daripada Vietnam dan nelayan-nelayan daripada negara lain menceroboh masuk kawasan perairan Malaysia. Kerananya ialah mereka menjalankan aktiviti penangkapan ikan. Okey. Dan dengan cara mereka punya instrumentasi yang agak limited, yang tidak begitu canggih, mungkin tidak ada GPS tracker dan sebagainya, dia mungkin tidak tahu dan tidak sedar yang dia telah melanggar peraturan dari segi dia telah memasuki ataupun menceroboh kawasan zon eksklusif Malaysia. Okey, yang menyebabkan dianya ditangkap disebabkan menceroboh dan juga menangkap hasil ikan yang berada di zon eksklusif ekonomi untuk rakyat Malaysia. So maknanya kawasan ini dihaskan untuk rakyat Malaysia untuk menjalankan aktiviti penangkapan ikan boleh saja dijalankan. So apakah itu maknanya kalau kita nak tangkap ikan dekat high seas tak boleh? Tidak dekat high seas definitely, maknanya siapa-siapa nak pergi tangkap ikan di high seas tak ada masalah kat situ. Okey, tak ada masalah kat situ. Yang jadi masalahnya bila dia menceroboh masuk kawasan EEZ dan dia menangkap hasil ikan daripada situ. Yang itu yang menjadi masalah sebab zon ini direservekan hanya untuk rakyat negara ini saja. Okey, yang selebihnya sila kembali ke kawasan eksklusif anda. Okey. So, ini secara kita lihat tentang macam mana ianya dibahagikan. Okay. So, areas under the national jurisdiction, okay, internal waters consider up to 3 nautical miles, territorial waters up to 12 nautical miles. Yang paling pentingnya di kawasan ini, sehingga up to 200 nautical miles. Now, di sini berlaku banyak isu kat sini yang mana bila dia menjangkau 200 nautika, 200 batu nautika. Now, imagine kedudukan Malaysia dan Singapura yang agak berdekatan kedudukannya. Dan juga kita lihat juga ke setengah-setengah kepulauan milik Indonesia yang mana mereka juga dalam keadaan berkedudukan dekat sangat dengan negara Singapura. Okey. So ini mendatangkan isu-isu yang berbangkit. Okey. Macam Pulau Batu Putih dahulu. Pihak Singapura kata ini tanah milik mereka sedangkan dalam jadian tanah yang asal memang milik Malaysia seasal-asal sekalipun. Okey. Dan ada treaty dan sebagainya telah ditandakan, ada dia punya bukti, kita proof that is our land. Okay, because the proximity terlampau dekat, they encroach each other. Okay, jadi kawasan itu overlap each other. Kawasan yang di macam contoh yang terbaik kita lihat ialah Pulau Spratly itu sendiri yang berada dalam kedudukan dalam Laut Cina Selatan tu, yang mana dituntut oleh pihak Filipina, Malaysia, Brunei, Vietnam, Cambodia dan Thailand dan even China sendiri yang tak begitu dekat pun claim Spratly itu sebahagian daripada dia. Okey. Tapi yang in the region of the claim tu yang di pertikaian Spratly itu bukanlah kata ada pulau yang besar kita boleh landing, kita boleh letak apa-apa tapi it's just satu gugusan batu-batu bila keadaan air surut, batu kawasan ini timbul dan ianya boleh dilalui, kita boleh jalan atas tu, kita boleh rehat, dan bila air pasang, batu-batu tu akan tenggelam dan mungkin timbul beberapa biji daripada batu-batu tu akan timbul. Okey. Dan apa yang dilakukan oleh pihak negara China ialah mereka telah membuat satu base station kat situ. Mereka telah membuat beberapa binaan-binaan tertentu di pulau terkenaan dan mereka membuat claim sebagai this is their territorial waters sebab namanya sebagai Laut Cina Selatan. Okay, because name China ada duduk kat situ. Okay, so itu asas untuk dia punya claim. Okay, but then the rest of the world masih tak setuju dengan dia sebab the coin of the word South China Sea itu
sebenarnya timbul somewhere dalam tahun selepas Perang Dunia Kedua yang dibawa oleh pihak Perancis yang menamakan dia South China Sea. Sebelum ni tidak dia dipanggil South China Sea, dia ada nama lain. Saya pun tak tahu nama apa. Okey, kena tengok balik. Okey. So ini adalah laut dalam keadaan laut dunia laut Pasifik, Oceania, Antartika-nya duduk tu di bahagian selatan lah. Kita ada lautan Atlantik dan kalau kita lihat dalam internet apa yang menarik kalau kita boleh lihat di mana lautan Pasifik dan juga lautan Atlantik itu terpisah, dia ada sebenarnya ada perbezaan color di sini. Okey, dan itu yang agak menarik ya. Perbezaan antara air laut-laut ni pun dia ada beza-bezanya. So even Atlantic dengan Indian Ocean pun ada different color dia sendiri. Okey, kalau kita boleh lihat dalam dalam internet kita boleh tengok gambar, memang line tu memang ada. Okey. Dia macam jadi line betul. Bahagian ini laut Indian Ocean, yang ini Atlantic, yang ini Pacific, dia ada dia punya demarcation dia. Betul-betul dia terputus dua. Okey. So ini nak tahu, nak tanya kenapa jadi macam tu dan sebagainya. Saya tak pasti. Ini kejadian alam. Okey, kejadian alam yang dah lama. Cuma kalau kita ni seorang ahli pelayar, mungkin kita berkesempatan melihat semua ni. Tengok lautan Atlantik, Equator, apa ni, Pasifik dan sebagainya. Kita sempat melalui semua ni. Okay. But then not so many of us yang berpeluang. Okay. So this is some facts about the ocean. Okay. Kita nak ceritakan dah some of the facts, iaitu interconnecting body of the salt water. Okay. Maknanya laut ini kena maintain keadaan masinnya. Okay. Keadaan masin di laut itu perlu di maintain. Boleh tak keadaan laut itu bersifat air tawar? Tak boleh ya. Dia akan menyebabkan imbalance dalam cuaca, yang kalau pernah anda tengok cerita apa nama cerita tu, saya pun dah lupa dah. Tomorrow, Day After Tomorrow. Okay. Day After Tomorrow. Okay. Bagaimana Amerika yang begitu bangga dengan keadaan dirinya sebagai international pollution sebagainya, akhirnya dia dilanda krisis cuaca yang menyebabkan dia terpaksa minta tolong ke negara jiran di Mexico. Okay. Kerana hampir 80% daripada keseluruhan United States berada dalam keadaan beku. Okey. Dalam keadaan beku. So keadaan cuaca yang tidak menentu, gale force, typhoon dan sebagainya, tsunami sering berlaku. Ini antara kesan-kesan disebabkan oleh salt water ni mencair menjadi airnya kurang masin. Okey. Bukan kata sampai fresh water, tapi dia jadi kurang masin. Okay. So 70% of the Earth's surface is water volume. Okay. Twice the surface of Mars, 9 times the surface of the Moon. Okay. Setakat terkira 178,000 jenis haiwan yang berada di yang tinggal di laut. Okay. Ada yang dah jumpa, ada yang lagi spesiesnya masih kita tak kenal pasti. Okay. Contoh kalau kita dapat lihat Mariana Trench yang merupakan satu jurang yang paling dalam di bumi, terdapat macam seolah-olah satu layer kat bawah tu, tapi kita pun tak dapat nak buktikan sebab kapal selam yang kita ada pun tak mampu nak melepasi jarak yang segitu jauh. Okay, over 20 something kilometers into the sea. Okay, baru 20 lebih. Bukan we're talking about 50 ke 100. Okay, hanya sekarang 20 something saja kita dah tak boleh capai. Okay, kita punya alat kenderaan yang kita ada ni tak mampu untuk mencecah dunia yang laut yang begitu dalam, yang pressure-nya teramat kuat. Okay. So the importance of the ocean harbors a tremendous wealth of living and non-living creatures. Okay, fisheries as a source of protein, petroleum and gas from sea propelled countries grows as energy resources.
a host of many activities. So what activities? Inilah activity marine mammals, turtle, coral, seaweed, algae, macam-macam lah kehidupan-kehidupan yang ada di laut. Okay. So non-living resources, the hydrocarbons, okay, polymetallic sulfates, manganese nodules, sand and gravel, phosphorites, bromine, okay. Banyak benda-benda yang ada di dalam laut ini yang kita dapatkan, okay, dan kita masih menceburi, okay. So 90% of the world trade is by sea. Ini masih lagi fakta. Okay. 50,000 of merchant ship plying world's ocean, some 1 billion, okay, 1 million crew worldwide. World oil consumption is equivalent to 3.6 barrels, roughly about 2.2 billion barrels transported through the sea. Okay. So masih lagi kita pergantungan dengan minyak, petroleum menjadi sumber kita punya asas tenaga. Belum lagi ada penggantinya lagi. Okay. So selagi itu kita still mining for petroleum. Okay. So inilah antara aktiviti yang kita laksanakan di bumi ini, especially untuk di laut. Okay. Dan kita katakan bahawa 90% daripada world trade berlaku secara pergerakan melalui laut. Okay. Kenapa ini berlaku? Ialah sebab walaupun kita boleh bina landasan kereta api ke seluruh negara, namun demikian sepadan geografi, sepadan tertentu ni banyak menimbulkan bermasalah. Jadi cara yang paling mudah sekali untuk melaksanakan perkara ini ialah melalui laut. Okey, dan so far melalui laut kurang sikit dia punya kesannya, bukan tak ada, tetapi still 90% of the world trade is being handled by sea. So kita lihat dari segi keperluan untuk perkapalan itu sangat-sangat tinggi. Okay. So makin kita boleh kita lihat bentuk kapal yang sekarang ni yang makin lama makin besar, cost dari segi economic economy of scale, okay, cost per unit akan menurun. Setiap unit apabila semakin jauh dan semakin besar kapal itu berlayar. Okay. So it comes to about dollars and cents jugalah. Apa yang kita nak katakan ialah bila kita berada di dunia alam kelautan ini, pelayaran itu dapat menjimatkan kita dari segi perbelanjaan. Okay. So the world is being bound together by the movement of sea. Okay. And it allows for all the goods in the world to be travel, pertukaran antara east and west dan sebagainya, membolehkan segala perjalanan berlangsung dengan baik. Okay. So we have seen both the good side of the world, the bad side of the world semasa Perang Dunia Kedua, yang mana hampir kebanyakan terjadinya perang, tercetusnya ketika di laut. Okay. Yang mana ketika beberapa biji kapal milik Britain dan juga United States telah ditembak oleh pihak Germany, okay, yang telah menjadikan sebagai satu tindakan bukanlah satu tindakan retaliation terhadap kumpulan tertentu dan mengakibatkan kehilangan nyawa orang-orang yang tidak bersalah. Okay, innocent people's life are at risk. Okay, so that was the war. The war is also the sea is also littered by war tragic. Okay, kesan-kesan peperangan ini juga dapat dilihat di dalam laut. Okay, daripada seawal-awalnya kita mula boleh berlayar. Okay, sejak Viking boleh naik kapal pergi serang mana-mana pulau negara dan sebagainya. Seawal-awal itulah kita boleh lihat di dalam laut itu penuh dengan pelbagai hazanah sejarah tinggalan manusia. Okay. Macam contoh pernah kita katakan sebagai the Black Diamond. Black Diamond ke? Ialah sesuatu yang orang dengar Black Diamond, orang ingatkan batu yang berharga. Tapi sebenarnya apa yang dimaksudkan adalah spice trade, iaitu ladi hitam. Ladi hitam yang ialah buah ladi hitam tu satu yang mempunyai rasa yang tak sama macam buah cili.
buah cili tu dia hanya berapa nak tahan untuk pelayaran tak mampu sebab tempoh pelayaran agak lama. Jadi buah cili dia akan rosak dan sebagainya. Tetapi keadaan untuk peppercorns yang dihasilkan untuk labda hitam ni, dia amat tahan untuk pelayaran yang jauh. Dia boleh dikeringkan, boleh shelf life dia agak lama. Jadi orang seluruh dunia mula merasakan, oh, makan lada sulah ni, yang warna hitam ni rasanya pedas. Okey, rasanya it creates heat. Okey, hanya daripada makan tu. Okey, dan pernah dipanggil sebagai black gold ataupun black diamond dan sebagainya. Okey, so saya berhenti dulu setakat di sini saja. Anda boleh teruskan pembacaan tentang chapter ini dan kita akan sambung lagi dalam kelas yang akan datang. So saya stop sharing, akan kembali semula ke kelas kita. Okey, so ini asas awalan kita. Okey, untuk recap, kita perkenalkan pada tuan-tuan apa itu dimaksudkan sebagai maritime. Okey, apa itu zon-zon maritime, dia punya jarak ke kawasan-kawasan yang demarcation yang telah diberikan. Okey, setakat mana yang kita katakan sebagai sempadan sebuah negara bila kita lihat daripada sudut laut ya. So macam mana kita tentukan EEZ-nya, apa dia punya aktiviti yang boleh dilaksanakan, apakah kepentingan sumbangan laut kepada sebuah negara. So banyak benda yang kita lihat sekarang ni memberi kebaikan kepada kita. So hampir 90% daripada perjalanan dan perdagangan dunia masih lagi melalui laut. So industri ni will it go away dalam masa terdekat? Not so sure. Okay. Dan adakah dengan adanya kapal terbang kita akan bersilih ganti? Maknanya hanya kapal terbang saja yang boleh survive, kapal tak ada akan survive. Tak ada. Rasanya isu tu tak timbul lagi. Orang pun masih membuat kapal yang jauh lebih besar. Okay. And the ships are here to stay. Okay. Kita tak mungkin juga dalam keadaan terdekat ataupun jangka panjang saya rasa untuk beralih daripada guna kapal ke guna kapal terbang. Dalam masa terdekat ni saya rasa tidak. Kalau jangka panjang pun saya rasa tidak juga menjadi satu isu. Unless the world is suddenly dry and we have no more sea. Then we don't have any ships to sail atas laut. Then we have cerita lain lah. So kapal itu menjadi satu relik, satu masa yang agak lampau yang mungkin tak pernah orang tengok. Macam mana ada kapal boleh lalu atas laut. Laut tu apa? Mungkin zaman itu kita akan anggap sebagai mustahil. Tetapi ianya benar bila tidak boleh ada kapal berada di atas laut. So setakat itu saja kita punya kelas note punya perukaian kita hari ini. Kalau ada soalan saya nak tanya, kalau tanya ada nak tanya untuk hari ini? Kita buka untuk ruangan soalan dan kita cuba jawab, bagikan jawapan macam mana? Ada? Ada ke? Adakah? Saya nak tanya. So tak ada. Terima kasih kerana bersama dengan rancangan kita sehingga pada minggu depan. So kita harapnya you all dalam keadaan baik, okay? Sihat-sihat selalu. Jangan nakal-nakal, okay? Hiburan hanya di Suria. Yang lainnya Baik, kita sir. cover kat sini. Bye-bye. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye.